Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita akan sambung kuliah kita hari ini. Kita akan tengok uh, tutorial question number 8 dan 9 dulu. Kita akan buat soalan number 8 dan 9. Kemudian kita akan sambung dengan cross product dan juga application. Okay, sebelum kita nak mula, so, saya nak recap sikit lah apa yang telah kita masuk. Kita dah belajar dalam kuliah kuliah hari Rabu hari tu. So, untuk hari Rabu hari tu, kita dah tengok dot product. Seperti yang saya maklumkan, untuk vektor, bila kita nak dapatkan hasil darab dua vektor, ataupun kita panggil product lah, product of two vectors. So, vektor dia berbeza dengan scalar dengan skala biasa. Kalau number biasa, kalau kita darab A darab B, kita juga boleh dapat B sama dengan A darab B sama dengan B darab A. Tapi untuk vektor, bila kita nak cari hasil darab dua vektor, so dia depend apa yang kita nak cari daripada hasil darab dua vektor. Sama ada kita nak dapat hasil darab dua vektor dalam bentuk scalar di mana dia hanya memberikan nilai scalar sahaja. Kita ada satu vektor A, vektor B. So A darab B antara A darab B. Bila kita darabkan A dengan B, sama ada kita nak dapat produk dia dalam bentuk scalar ataupun kita nak dapat hasil darab dia dalam bentuk vektor. So dia depend lah dengan kita punya kehendak lah kita nak cari dalam bentuk apa. Kalau soalan, diberi soalan dia nak dalam bentuk scalar, maksudnya dia nak dot product lah. Kalau dia nak dalam bentuk vektor, maka kita kena cari cross product. Cross product kita tak belajar lagi, kita akan tengok dalam kuliah hari ni lah. Okey, untuk recap balik dot product. So dot product adalah hasil darab dua vektor yang memberikan kita value sahaja. Kita hanya akan dapat value apabila kita darab dua vektor. Kita tak akan dapat vektor. Hasil darab dua vektor, kita tak akan dapat vektor lah kalau dalam dot product. Katakan kita ada dua vektor. Vektor yang pertama adalah vektor U. Katakan ini adalah vektor pertama. Vektor yang kedua adalah vektor V. Katakan vektor U terdiri daripada komponen tiga komponen. Kita ada X, Y, Z. So kita ada U1, U2, U3. U. Dan vektor V, kita ada V1, kita ada V2, kita ada V3. Maka bila kita nak dapatkan hasil dot product, U dot V sama dengan U1 darab V1 tambah U2 darab V2 tambah dengan U3 darab V3. So ini adalah definition bagi dot product. U1 darab V1 tambah U2 darab V2 tambah U3 darab V3. Bila kita dah tengok dalam grafik yang saya tunjukkan ni, kita ada satu vektor U, kita ada vektor V. Kedua-duanya kita start dari origin yang sama, maka kita akan dapat satu sudut. Katakan sudut ini kita namakan sebagai theta. Jadi sudut ini kita boleh calculate dengan formula yang berikut. So cos theta sama dengan U dot V bahagi dengan magnitude of vector U darab magnitude of vector V. Magnitude of vector U macam mana? Magnitude U, modulus U sama dengan U1 kuasa 2 tambah U2 kuasa 2 tambah U3 kuasa 2. Sama jugalah kalau vektor V
magnitude dia. V1 kuasa 2 tambah V2 kuasa 2 tambah V3 kuasa 2. Semua kita kuasa 2, kemudian kita tambah dan kita dapatkan punca kuasa dia. Okey, kembali kepada exercise atau tutorial. Question number 8. Find the angle between vector P. So kita ada vector P negative 2i plus 3j minus k and Q negative 3i plus j plus 2k. So kita nak dapatkan sudut apabila dua vektor ini bertemu di origin. Dia start dari origin yang sama, kemudian of course lah kita akan ada angle, so kita nak tahulah how much the value of the angle. So formula yang kita nak guna mestilah formula yang ada berkaitan dengan angle lah, formula ni. So cos theta ataupun cos sudut yang kita nak cari itu sama dengan U dot V bahagi magnitude U over magnitude of V. So soalan number 8. Vector U P negative 2i 3j minus k, Q negative 3i j 2k. Okey, untuk vektor P katakan ini adalah vektor P negative 2i plus 3j minus k. Vektor Q kita ada negative 3i plus j plus 2k. Jadi ini adalah sudut yang dibuat oleh dua vektor tersebut. Formula yang kita tahu, cos theta sama dengan, kalau macam ni kita pakai P dan Q lah. So P dot Q bahagi dengan magnitude P bahagi dengan magnitude Q. Jadi kita dapatkan P dot Q dulu. P dot Q. P dot Q sama dengan P1 darab Q1 lah. So negatif 2 darab negatif 3 tambah 3 darab 1 tambah negatif 1 darab 2. Negatif 3, negatif 2 darab negatif 3, 6 tambah 3 darab 1, 3 tambah 1 darab negatif 2. 9 tolak 2, 7. Kemudian kita dapatkan magnitude P. Sama sini lah. Magnitude of P. Magnitude of P sama dengan punca kuasa 2 negatif 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2. So 4 tambah 9 tambah 1, 9 tambah 1 10, 10 tambah 4 14, so punca kuasa 14. Magnitude of Q negatif 3 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. 9 tambah 1 10 tambah 4 14, sama 14 juga. Jadi kita ada P dot Q. So yang ini sama dengan 7. Yang ini sama dengan negatif 14 darab punca kuasa. Punca kuasa 14 darab punca kuasa 14. Jadi kita ada cos theta sama dengan 7 bahagi punca kuasa 14 darab punca kuasa 14 sama dengan 7 bahagi 14 lah.
sama dengan 0.5. Jadi theta kita ambil cos 0.5, so tekan angka kalkulator kamu dapatlah 60 degree. Ini untuk soalan tutorial 8. Kita balik 9, kita tengok soalan 9. Find the value of A such that the vectors 2i plus j minus k and ai plus 4j minus 4k are perpendicular. Saya copy dulu soalan ni. So find the value of A. Mana A yang kita nak cari? Yang ni This one. So bila kita sebut perpendicular, apa maksud perpendicular? Perpendicular maksudnya sudut dia mestilah 90 degree. Sudut dia mestilah 90 degree. So kalau kita guna formula tadi, cos theta sama dengan U dot V bahagi magnitude U darab magnitude V. So perpendicular maksudnya sudut ni kita dah tahu dah. Katakan ini U, ini V. Maka U dot V bahagi magnitude U bahagi magnitude V mesti sama dengan cos 90. Cos 90 adalah kosong. So U dot V bahagi magnitude U darab magnitude V. Kemudian kita kembangkan, so kita dapat U dot V mesti sama dengan kosong. Jadi U dot V, katakan ini U, ini V. So U dot V mesti sama dengan kosong. So 2 darab A tambah 1 darab 4 tambah negatif 1 darab negatif 4 sama dengan kosong. So kita ada 2A tambah 4 tolak 1 tolak 4 jadi 4 juga. So sama dengan kosong. 2A sama dengan 8. So bawa ke sebelah sana jadi negatif 8. So A sama dengan negatif 8 bahagi 2 sama dengan negatif 4. So A ini adalah negatif 4. Okay, soalan 10 melibatkan cross product. Okay, so kita akan masuk cross product. Definition 4.11, the cross product. So cross product adalah hasil darab bagi dua vektor yang mana produk dia juga kita dah dapat dalam bentuk vektor. So macam mana kita nak buat cross product? Katakan U adalah vektor di mana komponen dia adalah U1, U2, U3. Dan V adalah satu lagi vektor di mana komponennya adalah V1, V2 dan juga V3. Kedua-duanya adalah vektor. Jadi bila kita nak buat cross product, so cross product between U and V adalah sama dengan determinan. Kamu kena susun satu-satu. Yang pertama tengok item ataupun vektor yang pertama adalah U. So apa yang kamu buat adalah kamu tulis dulu I, J, K. Kemudian vektor yang atas sekali mesti start dengan U. Sebab kita mula dengan U. So vektor yang atas sekali U. Masukkan semua komponen U. So U1, U2, U3. Kemudian komponen yang kedua adalah vektor V. So masukkan komponen 1, V1, V2 dan juga V3. Kemudian macam biasalah dapatkan dia punya determinan. So yang pertama I, so tutup row ni, tutup kolom ni. So kita ada U2 darab V3 tolak U3 darab V2. So U2
darab V3 tolak U3 darab V2. Kemudian tolak, ingat ini positif, negatif, positif. Jadi tolak. So yang kedua mesti tolak J. So potong yang ni, potong yang ni. So tinggal U1 darab V3 tolak. So U1 darab V3 tolak U3 darab V1. So dapat yang ni. Kemudian yang ni plus K. So tambah kat sini, tambah K. So potong jugalah sama. Potong yang ni, potong yang ni. So kita ada U1 darab U1 darab V2 tolak U2 darab V1. So dapat yang ni. So selesaikan ini darab I. Dapatlah satu vektor hasil dia. So kita akan dapat vektor dalam bentuk I, J dan juga K. New vektor lah. Okay, tengok example number 17. If U equal to 3I plus 6J plus K, V equal to 4I minus 5J minus 2K, find U dot V, find V dot U. So kita buat kat sini lah. So kecilkan sikit. U cross V. So U cross V. So buat dalam bentuk determinant. Kita ada I, J, K. Kolom yang pertama, row yang pertama U. So kita ada 3, 6, 1. Kolom yang kedua V. 4, 5, negatif 2. Okey, so yang pertama I. Tak dalam kurungan I. Kemudian kita tengok potong cross row dan kolom. So kita ada 6 darab negatif 2. Negatif 12. Negatif 12 tolak 1 darab 5, 5. So negatif 12 tolak 5. Negatif 12 tolak 5. Kemudian tolak J. J. Negatif 6 tolak 4. Kemudian kita ada K. K. So potong row yang ada K ya, dan kolom yang ada K. So 4. 3 darab 5, 15. 15 tolak 24. So kita ada I darab negatif 12 tolak 5 negatif 17 tolak J tolak 6 tolak 10 tolak 4, jadi tolak 10 tambah 15 tolak 24 9 tambah 9 K. K darab 9 lah. So kita ada negatif 17I, negatif positif 10J tambah 9K. Nah, soalan 24. Ini negatif kan? Silap lah. Negatif 9. Terus ini jadi negatif 9K. So ini U cross V. Kalau V cross U, kita buat I, J, K. V dahulu ke atas. So 4, 5, negatif 2. U, 3, 6, 1. So sama dengan I. So I ya. 5 tolak 12. So 5 tambah 12. Tolak J. J. 4 tolak 6. So 4 tolak 6. So 4 tambah 6. Dan plus K. 24 tolak 15. 9. 24
tolak 15. So kita akan dapat yang ini 17I tolak 10J tambah 9K. Okey, boleh perhati tak apa yang berbeza? U cross V kita dapat negatif 17 tambah 10J tolak 9K. V cross U sini kita dapat 17I tolak 10J tambah 9K. So dia punya koefisien sama, cuma terbalik. Maksudnya kita boleh katakan U cross V sama dengan negatif V cross U. So dia terbalik lah, cuma dia tak sama lah. Kalau sebelum ni, kalau kita ada A darab B sama dengan B darab A. Tapi untuk vektor yang ini tak sama lah. A cross B tak sama dengan B cross A. Kita kena ada tambahan dia. U cross V sama dengan negatif V cross U. Okey. Teorem yang kedua. Macam juga dot product, mana kita tengok bila kita ada vektor U dan juga vektor V, kedua-duanya kita start dari origin. Of course, kita akan ada satu sudut theta. Sudut theta. So, katakan yang bawah ini adalah vektor U, yang atas adalah vektor V. Dan ini kita lukis pada satu plane. Maka U cross V, so vektor yang terhasil adalah vektor yang atas ni lah. So inilah product of cross product between U and V. So vektor yang terhasil adalah vektor yang inilah. Tapi kalau kita letak U ke atas macam ni U ke atas, V kat bawah. So dia terbalik lah sebab kita ingat tadi kan kalau U cross V mestilah sama dengan negatif V cross U. So kalau kita letak V kat atas, U kat bawah, kita akan dapat yang kat atas ni vektor dia. Tapi kalau kita terbalik, kita letak U kat atas, V kat bawah, maka negatif tu represent by arrow ke bawah. So ini adalah n hat. N hat adalah unit vektor yang mana magnitude dia 1. Tapi apa yang saya nak maksudkan adalah hasil vektor daripada cross product of U dan juga V ke bawah dan juga ke atas. And remember that sudut bagi vektor ini terhadap V dan juga terhadap U, kedua-duanya adalah 90 darjah. Dua-duanya adalah perpendicular. Kamu bayang kamu ada satu plane. Katakan ini adalah plane. So hasil cross product between two vector sama dengan 90 darjah. Sama jugalah yang ni 90 darjah. Dia mestilah perpendicular. Okay, so kita tengok macam mana kita nak dapatkan sudut yang ini. So diberi U cross V sama dengan magnitude of U darab magnitude of V sin theta darab dengan vektor unit vector in the perpendicular between U and V. So note that kamu pastikan vektor yang terhasil ini, so U cross V, so mestilah terdapat vektor. Dia bergantung kepada magnitude of U. So dia bergantung kepada panjang U ini darab dengan panjang V ini. So magnitude of U adalah panjang U darab dengan magnitude of V, panjang V, sin theta. So sin theta darab dengan vector of n. So yang ini adalah magnitude. Magnitude maksudnya number. Ini juga number. Sin theta adalah number dan juga satu vektor. Vektor ini adalah yang kita cari pakai cross product tadi lah. U cross V tadi kan kita cari, kita dapatkan dia punya determinant. Kemudian kita dapatkan dia punya unit vector. Unit vector maksudnya dia mestilah bahagi dengan magnitude dia lah. Magnitude of U cross V. So sin of n ni sama dengan U cross V bahagi magnitude U cross V. So ini adalah n hat. So note that this one is equal.
So kalau kita cari magnitude kedua-dua side, sini pun kita letak, sini kita letak. So macam ni lah, dia jadi macam ni. So U cross V, magnitude of U cross V. Magnitude maksudnya berapakah panjang vektor ni. So panjang vektor ni sama dengan bila kita nak cari panjang, kita letak modulus kedua-dua side. So ini dah ada value, ini dah ada value. Sin theta pun dah ada value, so tak ada maksud lah kita letakkan dia punya modulus. So yang ni bila kita letak modulus kepada unit vektor, so panjang unit vektor sama dengan 1. Maka ini sama dengan 1, so kita akan dapat result dia yang ni. U cross V sama dengan magnitude of U darab magnitude of V sin theta. So kita ada lagi satu vektor. Kita ada satu lagi formula. Formula yang kedua adalah U cross V equal to magnitude of U darab magnitude of V sin theta. And then ini juga sebenarnya sama dengan area of parallelogram determined by U and V. So yang ni kita akan tengok sekejap lagi. So saya nak kamu ingat yang ini dulu. So kita akan ada dua formula juga untuk cross product. So formula pertama untuk cross product. So formula yang pertama ataupun teorem yang pertama, U cross V sama dengan determinant of I J K. So kita ada U1, U2, U3, V1, V2, V3. So selesaikan determinant ni, kita akan dapat satu vektor lah. Hasil daripada cross product U and V. Yang kedua, magnitude of U cross V. Maksudnya panjang ataupun magnitude bagi vektor yang terhasil ni lah. Panjang dia sama dengan magnitude of U darab magnitude of V darab sin theta. Ataupun kamu boleh rearrange balik, tulis balik. Sin theta sama dengan magnitude of U cross V bahagi dengan magnitude of U darab magnitude of V. So kita ada dua formula kat sini. Formula akan diberi, tak perlu hafal, tapi kamu kena fahamlah apa maksud formula yang telah diberi ni. So akan ada dua formula yang kita nak guna. Okey, kita sambung. Example 18. Find the angle between vector U and vector V. So vector U kita ada 4i plus 5j minus 3k. Vector V kita ada 2i plus j. So bila kita nak cari angle, so now kita nak cari angle lah. Maksudnya kita kena guna formula yang kedua tadi kan. Sin theta sama dengan magnitude U cross V bahagi magnitude of U darab magnitude of V. So ada tiga benda kamu kena cari. Yang pertama kamu kena cari U cross V. Yang kedua kena cari magnitude of U. Yang ketiga kena cari magnitude of V. So ada tiga benda kita nak carilah. So first kita cari U cross V dahulu. So ini adalah yang first. U cross V. So letak I, J, K ke atas. Vektor U kita ada 4, 5, negatif 3. Vektor V kita ada 2, 1. K dia tak ada maksudnya tambah kosong K lah. So kosong kat sini. So buat macam biasa, dapatkan determinant dia. So kita dapat 3I tolak 6J tolak 6K. So untuk latihan kita boleh try practice lah. Betul ke kita dapat jawapan 3I tolak 6J tolak 6K. Okey, kita guna yang telah diberi. So saya sambung kat sini lah. Katakan kita ada I. So sini potong, sini potong. So 5 darab kosong, kosong, kosong tolak 3. Jadi kosong tambah 3. Tolak J. So kita ada J. 4 darab kosong, kosong, kosong tolak
6 kosong kosong tolak 6. Okey. Okey. 4 tolak 10. 4 tolak 10. So, kita ada 3i tolak 6j tolak 6k. Sorry. 4 tolak 10 negatif 6 tolak. So, betul lah. So, kita ada U cross V sama dengan 3i tolak 6j tolak 6k. Okay, nombor 2 kita nak cari magnitude of U. So, magnitude of U. So, ini adalah nombor 2 lah. Magnitude of U 5 kuasa 5 darab punca kuasa 2. And then yang ketiga magnitude of V sama dengan square root of 5. Ini kamu nanti boleh confirmkan. Try confirmkan betul ke tak. And then kita kena cari magnitude of U cross V. So, magnitude U cross V. So, 3 kuasa 2 tambah negatif 6 kuasa 2 tambah negatif 6 kuasa 2 sama dengan 9. 9 tambah 36 tambah 36, 36, 36, 72 tambah 9, 81. Jadi, square root 81, 9. Betul lah. Okay, so by using this formula, sin theta equal to U cross V, magnitude. Magnitude. So, 9 bahagi 5 square root of 2, 5 square root. So, dapat 0.692. So, ini sin theta sama dengan ini. So, theta sama dengan sin 0.5692. So, sama dengan 34.70. Alright. Properties of cross product. So, sifat-sifat bagi cross product. Tadi kita dah bincang. Kalau kita ada vektor U, V, and W are vector, K is scalar. So, U cross V sama dengan negatif V cross U. Negatif. U cross V plus W sama dengan U cross V plus U cross W. U cross KV sama dengan KU cross V ataupun sama dengan K darab U cross V. U cross 0 sama dengan 0 cross U sama dengan 0. U cross V sama dengan 0 if and only if U are parallel to V. So, macam mana maksud ini ya? U cross V sama dengan kosong jika dan hanya jika U adalah parallel. So, simbol ni maksudnya parallel. Parallel maksudnya dia mestilah sama lah macam ni. Okay. Kalau kita tengok gambar rajah saya lukis tadi, katakan kita ada ini vektor U, ini vektor V dan sudut sini adalah theta. So, hasil darab dia, vektor dia ke atas N. So, vektor ni kita nak dapat, kita depend on sudut ni kan, theta kan. So, sudut ini akan U cross V equal to 0 if and only if U parallel to V. So, waktu bila kita nak jadi kosong, kalau kita lihat formula kita ada sin theta sama dengan magnitude of U cross V bahagi magnitude of U, magnitude of V. So, kalau kamu tengok balik formula ni, sin theta equal to magnitude of U cross V bahagi magnitude U, magnitude V. So, sin theta ini akan kosong bila sudut ni sama dengan kosong lah. So, sin theta akan jadi kosong bila theta ni sama dengan kosong. Apa maksud dia? So, bila theta ni sama dengan kosong, baru kita dapat sin theta sama dengan kosong. Sebab kalau kamu masuk sin kosong, dapat kosong. Maksudnya kalau theta ni tak ada sudut, maksudnya ini adalah vektor U. So, tak ada sudut antara U dan V. So, maka dia kedua-dua vektor ni adalah parallel lah.
So kalau sin theta sama dengan kosong, so magnitude U cross V pun sama dengan kosong. Bermaksud vektor U dan V ni tak ada nilai lah, maksudnya sama dengan kosong. Sebab magnitude dia kosong, jadi vektor kat dalam dia pun sama dengan kosong. So bermaksud U dan V adalah parallel. Okey, F, formula yang kita nak ingat. G, H dan I cross I equal to J cross J equal to K cross K. So I, kita ada sini I, J, K. So I cross I, maksudnya I darab dengan I. So dua-duanya adalah vektor yang sama kan. So bila vektor sama, dua-duanya adalah vektor parallel. So parallel dapat kosong lah. Begitu juga dengan J. So kalau J darab another J kat sini, dua-dua vektor parallel. So of course dapat kosong. Begitu juga dengan K. I darab J sama dengan K. So kita ada I darab J, resultnya adalah K. So kamu ingat formula macam ni ya. I, J, K. So ingat gambar macam ni. I, J, K. So by using I darab J, kita akan dapat K. J darab K, kita akan dapat I. K darab I, kita akan dapat J. Tapi kalau kita patah terbalik, contoh J darab I. So J darab I jadi negatif K. I darab K akan jadi negatif J. K darab J jadi negatif I. So dia terbaliklah. Kena ingat. Kalau ikut jam dapat positif. Lawan jam dapat negatif. Okey, tengok balik tutorial. Question number 10. Kita akan buat sikit ya. Right, question number 10, let A equal to I minus 3J plus 5K, B equal to 2I plus J minus 2K, and C equal to 3I minus J plus 2K. So find A cross B, find A cross B minus C, find A cross B plus C, D, A cross B cross C, A dot B cross C. Okay, A cross B. A cross B. So, kita ada I, J, K. A sama dengan 1, negatif 3, 5. B kita ada 2, 1, negatif 2. So, dapatkan determinan bagi matrik ni. So, I negatif 3 darab negatif 2, 6. Tolak 5. Tolak C. Negatif 2. Tolak 10. Tambah K. 1 tambah 6. Tolak 1. 1 darab 1, 1. Tolak 6. So, 1 tambah 6. So, kita dapat 6 tolak 5, 1. So, I tolak negatif 2 tolak 10, negatif 12. So, jadi positif 12. 12J tambah 7K.
A cross B. Untuk B, A cross B minus C. So, selesaikan in the bracket dahulu. Kita dapatkan B minus C. So, B minus C sama dengan B kita ada. So, saya buat dalam bentuk macam ni lagi nampak jelas. 2, 1, negatif 2. Tolak C kita ada 3, negatif 1, 2. Okay. So, 2 tolak 3, negatif 1. 1 tolak 1. So, 1 tambah 1 jadi 2. 2 tolak 2. 2 tolak 2, negatif 2. So, negatif 4. So, ini adalah vektor B minus C. So, A cross B minus C sama dengan vektor I, vektor J, vektor K. A 1, negatif 3, 5. C, negatif 1, 2, negatif 4. So, I. So, I. So, 3 darab 4, 12. 12 tolak 10. Tolak J. 1 darab negatif 4. Negatif 4. Tolak tambah K. 1 darab 2. Tolak 3. So, 12 tolak 10, 2. 2I. 4 tolak 1. 4C. Tolak K. So, 2I tolak J tolak K. So, untuk soalan E ya, kita teruskan dengan soalan E. So, saya nak kamu try sendiri soalan E. So, kita akan cuba untuk soalan E. A dot B cross C. So, kamu kena buat dalam bracket dahulu. B cross C ya. Kemudian dapatkan dot produk dengan A. Okay, B cross C. I, J, K. Vektor B kita ada 2, 1, negatif 2. Vektor C kita ada 3, negatif 1, 2. So, B cross C sama dengan vektor I. 1 darab 2, 2. Darab 2. Vektor I. 1 darab 2, 2. Tolak negatif 1, negatif 2, positif 2. So, 2 tolak 2. Vektor J. 2 darab 2, 4. 4 tambah 6. Vektor K.
negatif 2 tolak 3. So 2 tolak 2 kosong, kosong I tolak 10 J tolak 5 K. Kemudian A dot B cross C. So kita ambil A. A sama dengan 2. A sama dengan 1 darab kosong tambah negatif 3 darab negatif 10 tambah 5 darab negatif 5. So 30 tolak 25 sama dengan negatif 5. So untuk soalan E ni juga, E dot B cross C, sebenarnya kita boleh buat another way. Kita letakkan vektor A kat atas. A kita ada 1, negatif 3, 5. Kemudian vektor B kat bawah, kita ada 2, C negatif 2, vektor C 3, negatif 1, 2. So dapatkan determinant ni, of course kita akan dapat sama juga. Sama dengan positif siri. Ini positif. Positif ini. So sama ada yang metod ini boleh atau metod yang kedua ni pun boleh. Okey, kita masuk subtopik yang terakhir. Okey, subtopik yang terakhir adalah application of the scalar and dot product. So let me check dulu kita punya teaching plan. Okay. So ini adalah kita punya subtopik yang terakhir. So akan ada a few application of the vector. So hari ini saya akan tunjukkan satu application. So application yang pertama kita panggil projection of vector. Okay, one important use of dot product is in projection. Figure below show representation of vector PQ and vector PR of two vectors A and B with the same initial point P. If S is the foot perpendicular from R to the line containing vector PQ, then the vector with representation PS is called vector projection B onto A and is denoted by projection A onto B. Okey, perhatikan gambar rajah ini ya. Katakan kita ada dua vektor, vektor A, so ini adalah vektor A kat bawah dan juga vektor B kat atas. Vektor A lebih panjang daripada vektor B. So yang ini lebih panjang daripada yang ini. Maksudnya magnitude dia lebih besar lah sebab dia lebih panjang. So bila yang B kat atas ni pendek, of course kalau kita nak completekan satu triangle, kita boleh buat satu garis lurus lah. So kita buat satu garis lurus. Jadi garis lurus ni jatuh kat bawah ni, kat point ni. So kita namakan point ni adalah S. Permulaan ataupun initial ni kita namakan dia sebagai P. Yang hujung ni kita namakan sebagai R.
yang ujung ni kita namakan sebagai Q. So kita akan ada satu vektor PR dekat atas ni originally, ataupun nama lain dia adalah vektor B. So ini adalah vektor PR. Kemudian kita ada vektor PQ yang mana base dia lebih panjang. Dan juga kita ada satu lagi vektor PS. So ada 3 vektor yang terhasil. Vektor PR, kita ada vektor PQ, dan juga kita ada vektor PS. So vektor PS sebenarnya adalah projection of B. Vektor B ini ke atas vektor A. So projection. So bila kita projectionkan vektor B ke atas vektor A, so B ni duduk atas, kita project, kita dapat vektor ni. So ini adalah vektor PS. So vektor PS adalah projection of vektor B ke atas A. So B onto A. Ingat B duduk atas, A duduk bawah. So sebab tu kita tulis vektor B besar, A kat bawah. Sebab projection of B onto A. Kena ingat cara penulisan dia. Penulisan dia adalah vektor B ke atas A ataupun B onto A. So vector projection of B onto A is vector PS. So now kita ada satu vektor baru, namanya vektor PS. Jadi berapakah panjang vektor PS? So panjang vektor PS adalah yang ni sajalah. So asalnya vektor yang asal adalah vektor A. Kemudian bila kita ambil satu vektor baru, kita projectkan vektor B ke atas A. So dia sama paralel dengan vektor A. Tapi sebahagian kat sini saja. Dia cut kat sini saja. So kita nak tahu berapakah panjang vektor PS ni. So macam mana kita nak dapat panjang PS ni? Yang pertama sekali kita kena tahu bahawa kat sini ada sudut. Mesti ada satu sudut. Sebab kita ada dua vektor yang tak selari. Vektor A dan vektor B ni tak selari. So of course dia akan membuat satu sudut. So by using triangle identity, kalau kamu ingat identity triangle right triangle. So ini sudut 90 darjah. Katakan kita tahu panjang kat sini sama dengan B, sudut kat sini sama dengan theta. So macam mana kita nak dapat panjang X? So how long the X? So by using cos theta. Cos theta sama dengan adjacent bahagi hypotenuse. Adjacent bahagi hypotenuse. X bahagi B. So berapa panjang X? X sama dengan B darab cos theta. So the scalar projection of B onto A, also called the component B along A, is defined to be magnitude of vector projection, which is the number B cos theta. So scalar projection ataupun kita panggil komponen B onto A yang ini panjangnya adalah B cos theta. So panjang vektor B cos theta seperti yang kita dah proof dalam kita punya triangle. Of course, ini kita tahu bahawa sudut dia mestilah 90. So ini kita dapat B cos theta, where theta is the angle between A and B, and this is denoted by component of B onto A. So kita ada component B onto A is equal to magnitude of B darab dengan cos theta. Magnitude of B onto A. And then remember kita ada formula yang dalam dot product sebelum ni. Kalau dalam dot product sebelum ni kita ada formula cos theta sama dengan A dot B bahagi magnitude of A magnitude of B. So kalau komponen, ingat tak komponen dia adalah B cos theta. So yang ini darab yang ini. Maka
B cos theta. Panjang dia B cos theta sama dengan A dot B bahagi magnitude of A. So, ini adalah formula yang pertama. Formula yang pertama adalah tanpa kita perlu tahu pun sudut dia berapa. Kita tak perlu tahu pun theta ni berapa punya sudut. Tapi kita boleh dapat panjang ni dengan menggunakan formula yang ini. A dot B. So, ambil saja vektor A. Dapatkan dot produk dengan B. Bahagi dengan magnitude of vektor A. Panjang A ni. So, A dot B bahagi magnitude of A. Jadi, dapatlah panjang vektor PS ni. Kita akan dapat panjang vektor PS. So, formula yang pertama adalah formula yang ini. So, dengan kata lain, komponen of B onto A, ini ya, komponen B onto A is given by this formula, magnitude B darab cos theta, ataupun kita dah derive tadi, ini sama dengan A dot B bahagi magnitude of A. So, ini adalah formula yang pertama. Now, kita dah ada panjang dia. Kita dah ada panjang dia. Boleh tak kita dapat vektor dia? So, kita nak dapat what is the vector dia. Vektor dia tadi kita kata projection B onto A ataupun sama dengan vektor PS. So, projection vektor B onto A adalah panjang yang ini, panjang dia ini darab dengan unit vektor A. So, panjang dia adalah A dot B bahagi A. Unit vektor dia adalah A over magnitude of A. So, kita darab 2. Panjang vektor ni darab dengan unit vektor of A. Unit vektor ingat panjang dia sama dengan 1. So, ini sama dengan 1 darab dengan panjang yang sebenar. So, yang bawah ni kita ada A magnitude of A. Yang ni pun magnitude of A. Kita boleh simplify as A dot B bahagi magnitude of A kuasa 2 darab A. So, dapat dua formula. Formula yang pertama, magnitude of vector projection, iaitu panjang vektor PS. Yang kedua adalah what is the vector of PS. So, yang ini adalah vektor, yang ini adalah scalar. Okey, ini saya dah explain . Okey, tengok example number 19. Given B equal to I plus J plus 2K and A equal to minus 2I plus 3J plus K, find the scalar projection and vector projection B onto A. So, kita akan buat dalam new page lah. Saya akan tunjuk balik ya. Take a screenshot ni. Okay, given vector B, I plus J plus 2K and vector A minus 2I plus 3J plus K, find the scalar projection and vector projection of B onto A. Okay, yang pertama sekali, keyword yang paling penting adalah kamu kena tahu kita nak project vektor mana. So, vektor yang kita nak project adalah B ke atas A. Projection of B onto A. Jadi, kita boleh buat kalau kita nak buat dalam bentuk vektor. Katakan ini adalah vektor A. So, ini adalah vektor B. So, projection yang kita nak cari adalah vektor yang ni lah. This one .
Ini adalah projection B onto A. B duduk atas, A duduk bawah. B onto A. Kalau dia nak find the projection A onto B. A onto B maksudnya kat bawah ni B lah. Kat atas A. So projection A onto B, projection dia inilah. So yang ni adalah projection, vector projection A onto B. A atas, B kat bawah. Okey. Kembali ke soalan yang asal. Padam balik yang ni, distraction. Find the scalar projection and vector projection. Okey, yang pertama adalah scalar projection. So scalar projection, bila sebut scalar projection mesti maksudnya kita dapat number. So scalar projection adalah komponen B onto A. So komponen B onto A sama dengan A dot B bahagi magnitude of A. Komponen B onto A sama dengan A dot B bahagi magnitude of A. So kena ingat yang A kat bawah ni mestilah A pun kat bawah ni. Kalau kita nak cari komponen A onto B, sama juga A dot B tapi bahagi magnitude of B. Sebab B kat bawah ni, so kat bawah ni pun B. Okay, komponen A, komponen B onto A. So A dot B, dapatkan A dot B. A negatif 2 darab 1 tambah 3 darab 1 tambah 1 darab 2 bahagi magnitude of A. So negatif 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. So 2 darab 1 negatif 2 tambah 3 tambah 2 bahagi 4, 9, 14 square root 40. So kita dapat 3 per square root 40. Ini adalah komponen B onto A. Dan nombor 2, vector projection. So ini nombor 1, yang ini nombor 2. So ini nombor 1, nombor 2, vector projection. So projection B onto A sama dengan A dot B bahagi dengan magnitude of A darab dengan A over, ataupun kita dah simplify tadi, A dot B bahagi magnitude of A kuasa darab A. Okey. Yang kedua, A dot B. A dot B. So yang ni kita dah calculate A dot B. So A dot B jawapannya sama dengan 3. So tulis teruslah. Jawapan dia sama dengan 3 bahagi magnitude of A. Magnitude of A sahaja. Yang ni kita dah calculate ini magnitude of A. So kita dah calculate, kita dapat square root 14. Tapi ada square kat luar So square root 14 square. Then vector A, darab vector A. A kita tadi adalah vector A negatif 2. Saya buat dalam bentuk tulisan macam ni. Negatif 2, 3, 1. Jadi 3 per 14 kuasa 2. Punca 14 kuasa 2. So punca kuasa dengan kuasa cancel. Jadi 3 per 14 darab dengan negatif 2, 3, 1. So masukkan negatif 2 darab 3 per 14. So jadi negatif 3 per 7. Sehingga darab 3, 9. 9 per 14. 3 per 14. Okey. Dapat jawapan dia.
Soalan number 11. Saya copy soalan nombor 11 dulu. Sorry, soalan yang ni ya. C. Ini kita padam. Okay, let U equal to I minus J plus 5K and A equal to 2I plus J minus 2K. Find the scalar projection and vector projection U onto K. So kita nak dapatkan scalar projection dan juga vector projection U onto A. Maksudnya U ke atas A. U tu duduk atas. So vector U is atas, vector A kat bawah. So ini adalah vector U, ni vector A. So ini dia punya projection dia. Okay, dapatkan scalar projection. So scalar projection adalah komponen U onto A. So U dot A lagi magnitude of A. Dan juga vector projection U onto A. So vector projection U onto A sama dengan projection U onto A. U dot A bahagi A square darab dengan vector A. Okay, U dot A. So U dot A 1 darab 2 tambah negatif 1 darab 1 tambah 5 darab negatif 2 bahagi magnitude of A. Magnitude sama dengan punca kuasa 2 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 tambah negatif 2 kuasa 2. So sama dengan 1 tolak 1 tolak 10 bahagi punca kuasa 2 kuasa 2 4. 4 tambah 4 8. 8 tambah 1 9. Punca kuasa 9 sama dengan 1 tolak 1 kosong tolak 10 per 9. So yang ni komponen U onto A. Dan projection U onto A sama dengan U dot A. U dot A kita dah calculate negatif 10 bahagi magnitude of A. Magnitude of A 9. So 9 kuasa 2. Darab dengan vektor A. 2, 1, negatif 2. So sama dengan negatif 20 per 81. Negatif 10 per 81, negatif positif, so 10 per 81.
1 darab 2. Ini salah ni ya. 1 darab 2, 2. 2 tolak 1, 1. 1 tolak 10, negatif 9. So, ini salah ni ya. Ini negatif 9 bahagi 3. So, negatif 3. So, kalau salah, sini pun salah lah. So, U dot A sama dengan negatif 9. Negatif 3 kuasa 2. Darab dengan A. 2, 1, negatif 2. So, negatif 9 bahagi 9, negatif 1. Negatif 1 darab 2, 1, negatif 2. Negatif 2, negatif 1. 2. Okay, sorry ya, saya dah buat correction. Okay, so itu untuk 11C ya. So, cari lagi, ada lagi tak soalan projection? Okay. 12. Tutorial nombor 12. Sudah habis ya. Soalan projection dah tak ada. So, habis lah. Okay, so kita dah cover untuk projection. So, next nanti untuk kuliah yang seterusnya, kelas yang seterusnya, kita akan sambung area of triangle and parallelogram dan juga parallel pipe nanti ya. Alright, so saya ingat saya akan stop di sini. So, untuk link kehadiran, saya akan bagi link dalam Google Meet ni. So, please isi link ni. So, nama yang tak ada, tolong isilah nama dalam link tersebut lah. Okay, so ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya ingat kita boleh stop di sini. Sekian, jumpa lagi minggu depan. Link yang sama untuk kelas minggu depan pun kita akan gunakan link yang sama. Nanti saya akan share recording untuk kelas kita pada pagi ni. Okay, with that, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Ya, sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama. Thank you, sir.